Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairi bin Dan daripada kelas DPSU 4G. Nombor kad metik DHSU 2020 24729. Okey. Hari ini saya dan juga rakan-rakan saya akan membentangkan tentang undang-undang kontrak yang telah diberikan tugas oleh Miss Kausa untuk kami jalankan tugas tersebut. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan serba sedikit tentang pengenalan ataupun definisi ringkas undang-undang kontrak. Okay. Undang-undang kontrak ini, apabila ianya disebut sebagai kontrak, ada pihak yang hanya membayangkan satu bentuk dokumen yang bercetak yang mengandungi peruntukan-peruntukan tertentu serta perlu ditandatangani dan disaksikan dengan sempurna. Maksudnya kat sini orang yang membuat kontrak ni kadang-kadang dia anggap benda tu sebagai satu kontrak yang perlu ditandatangani sahaja. Sebenarnya dia adalah satu dokumen yang penting juga. Apabila kita telah menandatangani kontrak tersebut, kita perlu menjalankan benda ataupun proses kontrak itu dengan betul dan perlu patuhilah syarat-syarat dia. Bahkan ia adalah sesuatu yang jarang-jarang dilakukan. Tanggapan ini juga menyebabkan kita kadang-kala terjebak pada implikasi undang-undang tanpa kita sedar. Contohnya saya bagi, ada orang yang menyatakan kesanggupan untuk menjadi penjamin kepada rakannya untuk berhutang, tetapi akhirnya dia terpaksa untuk menangguh hutang kawannya itu. Ada orang juga yang terpaksa mengeluarkan sejumlah wang yang banyak kerana ingin membeli barang yang tidak penting dan tidak perlu dengan harga yang sangat tinggi, daripada jual semata-mata kerana buta akan kontrak yang ditandatanganinya. Maksudnya kalau kita beli barang tu, kita dah tahu barang tu mahal, tapi dia macam ibarat kontrak jual beli. Dekat situ. Okay. Sikap begini juga menyebabkan kita tidak akan tahu apakah hak dan tanggungjawab kita dari sudut perundangan. Bahkan kebanyakan kes penipuan bertunjangkan kepada kejahilan dalam undang-undang kontrak ini. Oleh yang demikian, adalah penting untuk kita dalam undang-undang kontrak untuk kita menyedari bahawa kontrak mempunyai hubungan yang rapat dengan kita perlu memahami persoalan kontrak bukan sahaja penting untuk usahawan ataupun pengurus penjual. Bahkan juga untuk pengguna keseluruhan dia. Dengan cara memahami peraturan ini, kita akan lebih berani untuk melakukan urus niaga, dan dalam masa yang sama kita boleh peka dan juga bersedia dengan risiko-risiko yang mungkin kita akan hadapi apabila kita telah mendatangani sesuatu kontrak tersebut. Sebenarnya kontrak adalah satu perkara yang kita kerap lakukan dalam kehidupan seharian. Sebarang bentuk urus niaga sebenarnya bertunjangkan peraturan kontrak 1950, Akta Kontrak. Ketika kita membeli, contoh saya bagi lagi, ketika kita membeli nasi ataupun barang seperti beras di gerai, kita sebenarnya telah pun membuat kontrak dengan penjual itu, macam yang saya sebutkan tadi. Begitu juga apabila kita membeli seperti buku di kedai, barang-barang dapur, tak kisahlah jual beli kontrak tu sebenarnya telah membuat yang tertakluk kepada Akta 1950, Section Akta 1950, Akta 1950 kontrak. Apabila kita bersetuju untuk bekerja dengan seseorang, bermakna kita sudah membuat kontrak. Kontrak ini dikenali sebagai kewajipan dan tanggungan di bawah undang-undang kontrak itu biasanya digambarkan dalam bentuk bertulis. Maka
ramai yang beranggapan bahawa kontrak berkuat kuasa sebagaimana kontrak secara bertulis. Dalam mahkamah, Akta Kontrak 1950 tidak membuat sebarang perbezaan antara kontrak secara lisan ataupun bertulis. Walau macam mana sekalipun, pihak yang berkontrak digalakkan membuat kontrak secara semata-mata dibuat secara lisan agak sukar untuk dibuktikan di mahkamah nanti. Pihak yang membuat dakwaan perlu mengemukakan saksi atau keterangan lain bagi menunjukkan adanya kontrak yang kita tanda tangani dalam proses jual beli tersebut. Di samping itu, dokumen-dokumen seperti resit, invoice dan seumpamanya adalah berguna dalam keadaan tertentu untuk membuktikan kewujudan kontrak. Contohnya kalau macam kita pergi mahkamah kan, kita dapat tahu harga barang tu sebenarnya rendah, tapi bila kita beli dia jadi mahal. So dengan bukti-bukti yang ada macam resit, invoice cukup untuk kita cukup bukti-bukti yang ada lah untuk kita tunjukkan kepada mahkamah nanti. Seumpama dengan itu, berguna dalam keadaan tertentu untuk membuktikan kewujudan kontrak. Selain itu, kontrak yang dibuat secara bertulis juga kena lebih jelas dan tepat. Pihak-pihak yang berkontrak dapat memahami kewajipan dan hak masing-masing secara menyeluruh dengan adanya kontrak yang bertulis. Walaupun Akta Kontrak 1950 tidak menetapkan keperluan kontrak secara bertulis, terdapat undang-undang ini dalam kontrak-kontrak tertentu yang menyebut secara khusus bahawa ia perlu dilakukan secara bertulis. Contohnya, Akta Sewa Beli secara terang mensyaratkan semua kontrak sewa beli dibuat secara bertulis. Okey, setakat ni itu saja daripada saya, sedikit pengenalan ataupun definisi ringkas tentang Akta Kontrak 1950. Seterusnya saya akan serahkan kepada presenter seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Amira Syafiqah binti Abdul Muiz dan saya daripada kelas di PHU Pak H. Nombor matrik saya ialah DHU 2020-4638. Okey, hari ini saya akan terangkan bahagian ciri-ciri kontrak menurut syariah. Okey, dalam Islam ni memberi kita kebebasan untuk kita mengikat diri di dalam kontrak ataupun melakukan transaksi kontrak lah, lebih kurang macam tu. Okey, bahasa Arab untuk kontrak adalah aqd yang bermaksud mengikat dan memperkuat. Jadi, kalau dalam kontrak tu dia nak sesuai dalam syariah, dia kena ada 4 ciri ni. Okey, terdapat 4 ciri lah kan. Ciri yang pertama adalah dia kena ada setidaknya sekurang-kurangnya 2 pihak dalam sebuah kontrak. Yang kedua, dia kena ada penerimaan dan penawaran oleh kedua-dua belah pihak mengenai tujuan dan ketentuan kontrak. Okey, ciri yang ketiga adalah kontrak tersebut tidak boleh melanggar syariah ataupun haram. Contohan, kita buat kontrak yang kita ni nak pergi mencuri ataupun nak pergi berasuah ke, pergi meragut ke kan. Kalau nak buat kontrak macam tu kan tak boleh lah, tu kira melanggar syariah, haram lah hukum dia. Yang terakhir adalah subjek kontrak dia kena berpindah tangan setelah kontrak tu selesai. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Mustafa bin Ghazali, merupakan nasib DHU 200824. Okey, di sini saya akan menceritakan tentang kontrak yang dilarang dalam syariah, iaitu apabila ada unsur-unsur seperti maisir